Sebab tu kalau kita tengok komen, macam contoh di Bernama dan sebagainya, kalau news tu memaparkan Fahmi Fazil, memaparkan PMX, ruang komen ditutup. Memang Langsung banyak tak- komen negatif. Komen sangat negatif. Oh, ramai yang sindir. Ramai yang sindir. Kita masuk ke segmen yang ketiga, yang terakhir. Kita nak bercakap tentang macam mana apa yang kurangnya bajet ni, dan macam mana kalaulah kita nak address lah masalah rakyat sekarang ni, apa yang kita patut buat dengan bajet ni. Bajet ni memang teruk lah. Ya. Dah memang out lah. Out. Kan? So sekarang Tak ada membawa kemakmuran pun. tak ada. Tak ada. Walaupun bajet yang terpaling besar, tapi tak ada maknanya. Ya. Wabi, macam mana? Apa kita nak kena buat dululah. Saya rasa benda yang paling utama adalah untuk pakar-pakar yang ada dalam kerajaan. Tapi kena kerja across kementerian lah. Ya. Bukan hanya Kementerian Kewangan saja, termasuk KPDN dan sebagainya, tentang isu kos barang asas ni. Dan sebahagian besar ni adalah kos berkaitan dengan barang-barang makanan. Ya. Jadi, Beras for example kan. ya, beras, ayam lah, itulah ini semua, telur. Beras tempatan sampai sekarang masih ada masalah. So jadi sebenarnya kementerian-kementerian ni kalau ikutkan dulu ada apa, ada jawatan kuasa tentang kos sara hidup. Kos sara hidup, ya. Kita tak nampak pun apa saranan daripada jawatan kuasa tu dalam bajet Tak yang ada. dibuat oleh PMX pada kali ni. Tak ada. Sebenarnya itu yang perlu diadres dulu. Pada saya, setakat you buat jualan rahmah tak jadi. Memang tak jadi. Tak jadi. Itu one off. Dan dia Roadshow biasa. Kesan dia setempatnya. Ya. Dan yang YB kata nak address, kita nak address kos sara hidup ni sebab apa? Sebab rakyat terasa sangat tidak boleh berbelanja sebab mereka terpaksa Catulah. berjimat dan mencatu. Ya. For example, paling senang lah, beras lah. Ya. Hari-hari mereka akan makan nasi. Ya. Tapi mereka tahu harga beras tu mahal dan mereka tak akan mungkin boleh dapat beras tempatan. Ya. Kan? Jadi, itu dah satu hal. Dan mereka kena bergerak. Ya. Petrol selepas ni tak tahu nak naik berapa macam mana. Betul. Pula kan. Betul. Jadi mereka akan lebih berhati-hati lagi. Ya. Jadi sebab tu benda ni yang perlu PMX atau kalau kita lah lakukan, kita kena increasekan jumlah supply. Sama ada buat satu program secara terancang, tanah-tanah ni dibangunkan sebagai tapak pengeluaran makanan supaya lebih banyak produce daripada lokal, sumber yang lokal tempatan. Atau kerajaan juga perlu melihat kepada warehousing dengan stock up supply ni. Dan saya rasa kerajaan ada kemampuan itu untuk lakukan sebenarnya. Masalahnya menteri mampu ke tak? Itu persoalannya sekarang. Sebab kalau KPDN, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, termasuk dengan Kementerian Kewangan, boleh duduk sekali, mechanizekan satu formula supaya harga barang itu ikut kepada formula supply and demand. Kerana mereka ada pakar. Saya percaya mereka boleh buat kiraan-kiraan ini. Dan we work towards that number. Isu dia sekarang, kita tak nampak benda tu berjalan. Ya. Adakah ianya hanya setakat di peringkat jawatan kuasa? Dan bahkan kalau kita tengok ucapan belanjawan ni, semuanya retorik kosong lah pada saya. Adakah kerana pertamanya Menteri Kewangannya terlalu banyak berjalan ataupun terlalu banyak portfolio tapi tak nampak hasil? Yang kedua ialah menteri yang mengisi kedudukan Menteri Kewangan 2 ni tiada pengalaman ataupun tak ada autonomi untuk buat keputusan. Saya tak pasti dinamik kerja dalam kementerian tu macam mana, Kementerian Kewangan, tapi faham kita kalau Menteri Kewangan tu dialah yang bertanggungjawab, dia yang decide. Tapi kalau dia dah banyak jalan sana jalan sini, sebab saya tak nampak Menteri Kewangan yang ini fokus. Saya nampak dulu, kalau tanya pada saya, dulu saya nampak Tun Dr. Mahathir fokus. Saya nampak Tan Sri Muhyiddin fokus. Saya nampak Datuk Seri Najib fokus untuk selesaikan krisis. PM ni saya tak nampak macam tu. Dia macam saya banyak sebut pada ramai orang lah. PMX ni mengenali beliau ni, dia tak ada kesabaran untuk nak duduk
dengar dan juga selesaikan masalah. Dia akan selalunya wish wash macam tu je. Dia nak bagi selesai cepat. Dia tak mau benda tu prolong, tak mau duduk dengar pandangan daripada semua dan sebagainya. Antara sebab masalah kita tak selesai. Itu saya rasa antara punca kenapa sebab kalau tengok ni trend ni daripada bajet sebelum ni pun macam saya sebut tadi, dia trend ke arah neoliberal. Pendekatan neoliberal, hapuskan subsidi, naikkan cukai, Serahkan pada market force. serahkan kepada market force. Dan mungkinlah tahun pertama okey, tahun kedua okey, tahun ketiga orang akan mula tanya. Dan saya rasa tahun depan 2025 orang akan lebih marah lah. Dan akan lebih parah lah attack terhadap kerajaan. Tapi saya rasa tahun ketiga ni pun dah teruk, dah parah dah ni rasanya. Sebab tu kalau kita tengok komen macam contoh di Bernama dan sebagainya, kalau news tu memaparkan Fahmi Fadzil, memaparkan PMX, ruang komen ditutup. Memang banyak komen negatif kan. Komen sangat negatif. Dan dia orang koyak kalau even pakai ikon ketawa tu kan. Ya, Emoji ketawa. ya, emoji ketawa ke apa ke semua. Boleh diambil tindakan. Sangat sensitif. Jadi sebab tu saya tengok apa yang PMX gagal untuk lakukan dengan bajet ni adalah dia gagal untuk address isu sebenar yang rakyat sedang hadapi. Macam mana dia nak address isu masalah negara? Saya tengok masalah negara kita adalah dia tak ada income. Dia tak ada income yang mencukupi untuk sustain banyak perkara. Sebab tu saya sebut tadi, policy kena cepatlah. Kita dah maklum, kita ada macam tadi saya sebut rare earth salah satu. Kemudian kita announce insentif-insentif kepada syarikat luar untuk datang melabur di Malaysia tu sangat kurang, tak ada yang wow lah. Sebagai contoh, syarikat yang datang set up R&D center, okey, mungkin ini spesifik insentif diberi. Kalau syarikat tu datang dan buat investment lebih daripada 20 juta sebagainya, okey, ini tax heaven yang kita dapat enjoy. Jadi benda-benda ni sebenarnya yang pelabur dan juga penganalisa tengah tunggu dan lihat, nak tengok. Tak cukup sekadar melaporkan kononnya ringgit mengukuh, tapi bukan kerana faktor kita, kerana faktor dari luar. Jadi saya nampak akan jadi lebih teruk sebab ekonomi di luar sana semakin teruk. Ya. Jadi sebab tu satu yang Datuk Seri Anwar kena realise. Waktu kempen untuk dia menjadi Perdana Menteri, lama kat lah, 20 lebih tahun nak jadi Perdana Menteri tu. Antara kempen utama yang diwar-warkan adalah dia ni adalah Menteri Kewangan terbaik Asia. Pernah dinobatkan itu. Maka expectation kita adalah bajet ni akan live up to that legacy. Par excellence. Tapi nampak macam belum. Macam belum. Paling teruk saya tengok dalam sejarah. Ya. Dengan tak ada bahkan saya tengok Datuk Taqiyuddin bangkitkan tak ikut tax yang disediakan. Saya rasa daripada segi flow pun, tu sangat teruk. Saya tak pernah tengok ucapan yang flow-nya sangat teruk. Dan kemudian dimaklumkan ada juga benda yang disembunyikan. Ya. Jadi ini saya rasa saya tak boleh nak kata kegagalan PMX seorang lah. The team tu telah gagal untuk support Perdana Menteri untuk present something yang pada saya sangat bermakna untuk rakyat. Kerana rakyat menunggu. Maksudnya kabinet tu memang tak bagus lah. Kabinet, bahkan pasukan di PMO, di MOF sendiri yang bersama dengan PMX tu gagal untuk menasihatkan beliau tentang apa sepatutnya langkah yang perlu diambil. Gagal menasihatkan ataupun memang PMX ni tidak boleh guide. Sebab, tak boleh di-guide. Bukan, maksudnya Perdana Menteri yang terdahulu mereka ada intellectual capacity untuk guide pegawai-pegawai di kementerian. Jadi dia boleh guide pegawai-pegawai di kementerian lain. Maka hasilnya adalah hasil yang lebih tersusun. Yang kali ini nampak macam merata-rata. Tanpa flow. Dalam ucapan pun tak ada flow yang bagus. So daripada segi meyakinkan pasaran, macam mana kita boleh address perkara ni? Saya tak pasti lepas bajet
semalam bila market dia buka macam mana keadaannya? Datuk ada tengok? Saya tak check. Tapi saya tak nampak bagus. Saya nampak masih di paras 1.6. Ya. Begitulah. Selalunya selepas 1,600 bajet, macam tu, selalu selepas bajet akan ada suntikan-suntikan lah. Ya. Tengok kepada kerajaan nak buat ni, orang pun happy, orang akan beli saham. Tapi kalau ikut yang Datuk sebut tadi, mana memang tak ada wow factor. Saya rasa saya tak nampak dan tak diwar-warkan seperti biasa. Ya, tak ada excitement. Selalunya kalau kata selepas pembentangan bajet, antara perkara yang orang tengok indikatornya adalah sambutan pasaran. Ya. Tapi saya rasa tak nampak lah. Saya tak nampak lah setakat yang saya tengok. Saya tak nampak. Kan? Ya, dan bahkan mungkin sebab jatuh lah kan. Mungkin. Kita boleh semak lah. Cuma yang inilah dalam segi infografik di social media apa semua pun hanya sebut ni belanjawan terbesar. Ya. Keduanya kononnya PMX dah umum nak buat 44 buah sekolah. Jadi inilah fokusnya. Okey, tapi sebenarnya kalau kita go into detail baru kita dapat tahu 80% hampir 80% bajet tu digunakan untuk perbelanjaan pengurus saja. Ya. Bukannya perbelanjaan pembangunan. Jadi tahun hadapan kita dah kurang berapa 4 bilion 4 bilion untuk pembangunan. Maka kita tak tahu pula distributionnya ke mana. Ya. Kalau semua distribution hanya pergi ke kawasan PHBN, maka majoriti rakyat juga akan terkesan lah. Pembangunan itu tidak seimbang. Tidak seluruh negara. Ya. So ini yang saya rasa kegagalan bajet ni untuk address adalah tentang isu kos sara hidup, tentang isu bagaimana kita nak wujudkan kekayaan baru macam yang saudara Tun sebut tadi, dan bagaimana kita sebenarnya position diri kita di peringkat global ni untuk nak tarik orang datang ke Malaysia dan melabur. Ini saya rasa cabaran yang paling besar lah yang sepatutnya cuba untuk kita wujudkan pendapatan baru lah untuk negara dan wujudkan peluang pekerjaan. So kalau kita tak buat benda tu dan dalam bajet ni memang tak ada sebut pun tentang benda-benda tu, tak nampak. So kita tak nampak. Nampak macam business as usual je. Tak ada apa yang saya tak baru. rasa macam business as usual pun. Ini saya rasa antara kerja yang paling teruk. Ya, tikus membaiki labur. Kalau jadi, kata labur akan rosak. Kalau daripada segi grading lah, YB nak bagi grade berapa ni? Saya bagi C lah. C ya. Tu pakai topi ya. Tu pakai topi C. Saya bagi grade C. So C je. C je lah, sebab kalau saya bagi D fail nanti kan kata kita tak sokong kenaikan gaji pejabat awam. Kita bukan tak sokong, bukan kata kita tak sokong, tetapi bajet ni memang teruk. Bajet ni memang teruk. Jadi apa saranan YB kepada ahli-ahli parlimen kita? Ahli-ahli parlimen across party dah. Across party semualah. Semua. Sebab ini adalah satu bajet dibentangkan oleh Perdana Menteri dalam keadaan yang saya rasa flow-nya pun tidak begitu elok kan. Dalam keadaan tiada hala tuju, perincian yang baik, tak ada wow factor, cukainya begitu banyak, kemudian tidak meringankan beban rakyat tapi nampaknya makin membebankan. Apa sebenarnya patut ahli parlimen cross party buat? Vote against this bill. Vote against? Vote against the bill. Tolak bajet ni. Seriously? Pada saya sewajarnya tolak. Kenapa? Kerana dia punya benda yang bukan keburukan, benda yang tak baik daripada bajet ni lebih banyak daripada benda yang baik. Yang buruk mengatasi daripada kebaikannya. Mengatasi kebaikan daripada bajet ni. Maksudnya daripada segi yang baik tu tak cukup. Tak cukup lah. Maksudnya daripada segi gaji pejabat awam tu kita tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma as a whole maksudnya kalau ahli parlimen sokong, maknanya anda menyokong supaya subsidi petrol dihapuskan tahun hadapan. Yang kita pun tahu, tak payahlah menteri umumlah berapa kali pun kata bahawa harga barang takkan naik. Kita pun tahu benda tu ketimbang. Ya, betul, ketimbang. Kencing, tipu dan sembang. Bakutih. Dan formulanya dah ada. Ya. Kawan baik YB sendiri bagi. Kan? Rafizi. Menteri formula. Formula adalah harga minyak naik, harga barang naik. Ya. Dan itu sebab tu pada saya kalau kerajaan dapat address benda ni, maka dia akan stimulate balik ekonomi tu. Barulah orang nak berbelanja. Kalau tak, orang sekarang tak berbelanja. Bukan takat orang takut nak berbelanja. Dia mungkin dapat gaji 1,500, 1,700.
Dia dah bayar sewa rumah, dia dah bayar duit kereta atau duit motor, yuran sekolah anak ke, bank keperluan apa semua. Akhirnya dia tinggal 200-300 ringgit je Yalah, dalam akaun dia. tak tahu bala apa lagi nak sampai. Ya. Jadi, dan itu sebahagian majoriti besar daripada Ya. rakyat kita pada hari ini. Betul. Jadi kalau itu tak diselesaikan dan tak cukup hanya dengan retorik kata bahawa oh saya nak lawan mahakaya, saya nak mahakaya dibayar cukai lebih, mereka ni tak boleh guna subsidi, kita kena tax mahakaya ni. Hujah begitu mungkinlah dari segi surface nampak macam awak membela yang miskin. Tetapi hakikatnya dari segi ekonomi, dari segi falsafahnya, itu tak membantu. Betul. Untuk pembangunan negara, lebih-lebih pula dalam keadaan kita nak recovery seperti sekarang. Ya. Saya sangat-sangat setuju Abi. Jadi YB mencadangkan agar ahli parlimen tolak bajet ni. Ya. Walaupun dia ada kebaikan, tapi sebenarnya lebih banyak keburukan mengatasi kebaikannya. Ya. Tapi memang betul pun sebenarnya kalau kita tengok bajet ni, macam yang saya sebutkan, bajet ini mungkin bajet yang paling besar, tapi rakyat tak rasa. Ya. Mungkin ada sedikit pemberian daripada kerajaan, tapi pemberian ini adalah pemberian selepas rakyat diberi kesengsaraan yang sangat teruk selama 2 tahun tak ni. baloi lah. Tak berbaloi. Ya. Dan inilah satu-satunya kerajaan yang saya rasa dalam bajet, rakyat ternanti-nanti bukan macam dulu. Ya. Dulu rakyat menanti-nanti bila Tan Sri Muhyiddin cakap ke, Perdana Menteri sebelum ni bercakap ke, ataupun siapa-siapalah Perdana Menteri dan kerajaan sebelum ini membentangkan bajet, rakyat ternanti-nanti apa sebenarnya mereka akan dapat. Ya. Tapi yang ini, rakyat ternanti-nanti apa bala lagi nak turun. Bila dengar tu gaul kepala. Saya bila dengar tahun depan lagi teruk mula-mula ayat Quran kan. Okey lagi lah. Lepas tu cukai. Ya. Rasionalisasi. Tarik subsidi lah. Rasionalisasi subsidi. Secara laymannya, orang awam cakap tahun depan akan jadi lagi teruk. Dari segi bajet ni, pengumuman bajet ni, lepas dengar pengumuman bajet ni, oh tahun depan teruk kita ni. Ya. Begitulah. Dia tak nampak orang cakap, bajet ni tahun depan kita okey. Okey sikit. Oh alhamdulillah lah tahun depan kerajaan bagi kita dana sekian-sekian grant untuk bangunkan. Okey. Betul. Ni tak ada. Malah bagi yang diumumkan naik gaji pun, bila dengar bahawa ada rasionalisasi subsidi, lebih kurang je balik. Masih rasa tak seronok sebab mereka tahu ada formula, harga petrol naik, harga barang akan naik. So ini kerajaan yang paling teruk, kerajaan yang mencukai, bukan setakat cukai GST itu kadarnya lebih tinggi, dia kenakan lagi cukai macam-macam kadar cukai yang baru, cukai-cukai yang baru, tambahan, ada lagi penambahan skop, perluasan skop cukai. Saman denda pun makin banyak kan. KKM pun dah ada saman dah sekarang kan. Tempat merokok dah jadi tempat larangan dan hati-hati 24 juta kan saman. Hati-hati dengan saman ya. Tak masuk saman JPJ, tak masuk saman polis lagi, tak masuk saman PBT lagi kan. Jadi benda-benda ini semuanya mengakibatkan rakyat rasa semakin tertekan kan. Kos sara hidup makin tinggi, bil elektrik makin tinggi, beras tempatan tak jumpa, harga beras makin bertambah-tambah. Inilah kerajaan yang kita rasa paling banyak cukai dikenakan, paling banyak bebanan yang dikenakan kepada rakyat. Dan walaupun bajet itu besar nampaknya, tapi rakyat malangnya, rakyat tak rasa sebenarnya mereka akan semakin okey, akan semakin elok kehidupan mereka pada tahun hadapan, tak macam bajet-bajet sebelum ini. Betul. Ya, Abi, terima kasih. Terima kasih. Malam ini kita dapat berbincang mengenai bajet 2025. Ramai yang sindir, memang teruk kita kena hancing satu dewan ketimbang kencing, tipu dan sembang satu negara kena mohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.